Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muaz Azinuddin. So, pada semester ini saya akan mengajar anda semua kursus penganalisisan data pendidikan CDA 30203. So, apa nama? Sebab saya kerana sudah pernah mengajar anda semua pada last semester, saya yakin anda semua masih ada ni lah butiran peribadi saya lah, kalau nombor telefon saya kan, alamat jabat saya kat mana, dan juga saya rasa pasti anda semua dah maklum yang anda semua hanya boleh kontak saya pada hari bekerja sahaja, itu pada dari Ahad hingga hari Khamis dari 8 pagi hingga ke 5 petang. Dan anda boleh kontak saya melalui grup Telegram yang anda create untuk specifically untuk this punya kursus penganalisis data pendidikan. Dan anda juga boleh kontak saya melalui WhatsApp lah. So ni nombor telefon peribadi saya sendirilah, nombor handphone saya 0194782256. Dan ini di bawah merupakan email peribadi, email inilah, email peribadi, email saya lah di Uniza kan. So sebarang tugasan kumpulan ataupun tugasan individu, saya mungkin suruh anda semua hantar kepada wakil kelas ataupun ketua kelas, dan ketua kelas akan kumpulkan ke semua ni, dan dia akan hantar kerja yang telah dikumpul tersebut ke email saya. Inilah email saya yang di bawah ni. Okey. Pengenalan kepada kursus. Okay, so saya just nak bagi a brief introduction lah what this course is all about lah. So korang semua dah belajar berkenaan metodologi pendidikan. So basically kursus ni merupakan sambungan daripada kursus metodologi pendidikan selepas yang korang belajar selepas itu. So bila korang belajar berkenaan cara nak buat kajian, cara nak buat research, korang akan ada satu proses kan, satu proses di mana anda kena identify masalah yang ataupun isu yang berada di luar sana, kemudian akan pun mula beralih kepada untuk generate problem untuk generate, untuk membina ataupun membangunkan research objektif kan, research question, persoalan kajian, hipotesis kajian. Kalau anda nak go for kuantitatif punya study, so anda kena ada hipotesis kajian. Kalau anda nak buat study kualitatif, tak perlu ada hipotesis kajian. So dari situ anda pun dah bangunkan semua, dah check, dah buat sorotan kajian, anda tengok buat literature review lah, maknanya anda buat semua tu, dah bina kerangka kajian semua, dan anda pun mula turun padang kuat data. Bila anda dapat data tu, data tu anda macam mana anda nak proses. Data tu berada dalam keadaan data mentah. Tak kisah data tu dalam bentuk kuantitatif ke ataupun kualitatif, tapi anda collect data tu, anda dapat data tu daripada hasil anda turun buat kerja lapangan, field work, anda dapat data tu. So anda kena proses data mentah itu agar data mentah itu dapat dibaca dan diinterpretasikan dan dipresent, dibentangkan dan ataupun disampaikan dalam bentuk dapatan kajian. So itu dapatan kajian ini merupakan satu bentuk data yang sudah diproses. Macam mana kita nak proses dapatan kajian tu menjadi macam mana kita dapat reach, nak capai nak proses data mentah tu menjadi bentuk dapatan kajian. So anda melalui satu proses yang dinamakan sebagai data analisis. So this part of the process is where this courses ni is based on, berpaksi kepada macam mana kita nak belajar kemahiran nak proses data tersebut. So ada dua aplikasi yang harus anda semua install dalam laptop masing-masing untuk belajar kursus ni. Aplikasi yang pertama merupakan SPSS dan aplikasi kedua adalah merupakan NVivo. So SPSS anda akan belajar gunakan untuk aplikasi SPSS ni untuk memproses data kuantitatif. Manakala NVivo anda akan gunakan aplikasi tersebut untuk belajar
macam mana nak proses data kualitatif. So bila anda belajar, kita nak belajar proses ni, kita nak belajar proses analisis data ni, dia ada satu turutan, satu prosedur yang sistematik bagaimana anda nak treat dan proses data tersebut. So dia ada satu prosedur yang khusus lah kan. So bila kalau kita buat proses analisis tersebut dengan baik dan dengan betul, maka anda akan dapat address ataupun tackle ataupun handle the research problem ataupun isu yang anda identify pada permulaan proses kajian anda pada ketika sebelum anda sampai ke proses ni lah, data analisis ni. So sebab tu proses data analisis ini adalah sangat penting bagi menjayakan sesuatu kajian sebab ianya berperanan besar dalam membantu menjawab persoalan kajian ataupun objektif kajian yang telah anda bangunkan pada peringkat awal kajian pada peringkat awal kajian. Okey. So ini merupakan agihan markah penilaian. Quiz markah dia 20%. Saya akan buat quiz ni pada minggu ke-7 ataupun minggu ke-8. Saya akan umumkan as we go along di semester. Dan tugasan ada 2 bahagian. Individu adalah laporan bertulis sebanyak 1000 patah perkataan, markah dia 5%, dan berkumpulan adalah 25%. Dan peperiksaan akhir adalah 50%, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 100%. So fokus ujian quiz, fokus quiz adalah daripada topik 1 hingga ke-7, maybe 1 hingga ke-6. Kalau saya buat minggu ke-7, akan saya buat minggu ke-8, maknanya topik 1 hingga ke-7. So fokus peperiksaan akhir pula adalah 2 hingga ke-14 lah. 2 hingga 14. Dan keberadaan anda untuk masuk untuk menjawab peperiksaan akhir ni adalah bergantung kepada rekod kehadiran kelas. Seperti mana anda maklum, saya sangat strict berkenaan kehadiran kelas. Saya memang ambil satu demi satu. Saya ambil kehadiran anda ke kuliah, saya ambil kehadiran ke tutorial. Jadi, please menghadirkan diri anda ke kuliah, ke semua kuliah dan ke semua tutorial saya pada sepanjang semester ini. Jika anda ada, for whatever reasons, ada reasons yang menghalang anda untuk menghadirkan diri anda ke kuliah dan tutorial saya, anda hendaklah provide sebab ataupun justifikasi yang kukuh yang bagi membolehkan anda orang kata eligible ataupun layak untuk mengekskuskan diri daripada hadirkan diri dalam kuliah tutorial. Sebab seperti mana anda maklum, kita dalam musim COVID ni, kelas kita diadakan secara online. Dan bila kelas kita diadakan secara online, maka anda mempunyai masa yang lebih, orang kata, fleksibel, masa lebih luas untuk menghadirkan diri ke kuliah, ke tutorial, at least menghadirkan diri, dengar, maknanya pasang phone pun tak apa, pasang dan just dengar apa yang kuliah yang hendak disampaikan pada waktu hari itu. So, dan saya juga memudahkan anda dengan menyusun jadual waktu supaya saya pun tanya pendapat anda semua macam mana nak buat hari apa, hari Ahad ke hari Selasa kan kelas kan. Jadi saya dah bagi ruang tersebut untuk bagi anda pilih tarikh dan waktu yang anda prefer, dan saya harap anda semua bolehlah hadir kelas pada waktu hari dan tarikh yang kita sama-sama bersetuju dengan tarikh dan waktu tersebut kan, untuk kita buat kuliah tutorial kita. Okey, ini adalah fokus penilaian quiz dan peperiksaan akhir. So ini merupakan tajuk tugasan individu yang 5% tadi tu. So soalan saya dah lampirkan kat sini. So jelaskan mengenai isu terkini dalam bidang sosiologi dan antropologi. Isu terkini, saya tak mahu isu yang terkebelakang yang dah orang kata isu terkini maksudnya dalam jangka masa 5 tahun. Sekarang tahun 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. So saya nak 2016 lah. Okay, saya nak isu yang dah yang dah ada dari tahun 2016 ke tahun 2021 ni. Apa isu yang terkini
yang boleh kita jumpa dalam bidang sosiologi, antropologi, apa yang kita boleh observe, yang kita hear about dalam bila kita belajar kan program kita ambil program antropologi dakwah ni. So saya tak nak setakat hearsay, setakat orang-orang kata. Kalau anda rasa memang ada isu tersebut, maka anda perlukan sertakan bukti yang nyata dan terkini untuk support lah. Untuk buktikan memang wujudnya masalah tersebut. Bukti yang terkini ini bolehlah bentuk statistik, dalam bentuk jurnal atau jurnal yang diterbitkan. So saya nak tengok betul ke ada bukti tersebut kan. So and then berdasarkan premis tersebut ni, kena isu terkini, kena ada bukti tu, dua tu yang jadikan premis ni. Jadi kaitkan permasalahan tersebut tu dengan pemboleh ubah dan hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji dalam jurnal artikel berkaitan. Maksudnya daripada masalah tersebut anda rasa kan pemboleh ubah apa yang sesuai nak bagi kaji berkenaan sesuatu fenomena permasalahan yang ada tu. So dari situ bila anda dah tahu apa dia konsep pemboleh ubah yang sesuai untuk kaji permasalahan tersebut, maka anda pun mula cari download 2-3 jurnal artikel yang bagus, yang baik, yang mengkaji berkenaan pemboleh ubah tersebut dan cuba kupas berkenaan jurnal yang anda secara pendekkan untuk jadikan sebagai rujukan utama dalam penulisan anda ni, dalam menyediakan tugas individu ni lah. So penulisan anda ni, jurnal tadi tu bolehlah bentuk saya bagi kebebasan sama ada anda nak ambil jurnal bentuk kuantitatif ataupun bentuk kualitatif. Okay, saya expect penulisan kuantitatif maybe dia bersifat structured, bersifat structured sebab anda banyak melaporkan nombor, statistik, apa semua. Tapi kalau kualitatif, saya expect penulisan anda lebih mendalam, lebih banyak kupasan perbincangannya, lebih kritikal, lebih apa orang kata, maknanya bukan secara bukan pada peringkat superficial, peringkat surface je. Yang anda betul-betul mengupas dan membahas dan membincangkan dengan terperinci dan detail berkenaan fenomena permasalahan tersebut berdasarkan pemboleh ubah berdasarkan apa konsep ataupun faktor yang diberbincangkan dalam studi kualitatif. Itu kalau kualitatif. So kesemua ini, kupasan ini adalah penting bagi menyokong perbincangan anda mengenai permasalahan tersebut. So panjang tugas ini adalah dalam 1000 patah perkataan. Okey, ini adalah merupakan rubrik tugasan individu. Saya rasa anda semua pun dah sungguh maklum dengan rubrik saya buat. Biasanya sama je rubrik saya buat ni kan, dalam mana kursus yang saya ajar. So dia lebih kepada isi kandungan lah. Nanti anda boleh refer balik berkenaan ni lah, isi kandungan ni. Rubrik tugasan individu, isi kandungan ni. So and then ini adalah merupakan tajuk tugasan berkumpulan 25%. So tugasan berkumpulan dia heavy sikit sebab dia 25%. So anda ada lebih kurang 128 orang. Saya akan minta anda semua untuk bahagikan kepada 13 kumpulan di mana ahli dia terdiri daripada 8, 9 ataupun 10 orang. Tapi ada 13 kumpulan. So setiap kumpulan dikehendaki untuk kumpul data daripada seramai 30 pelancong yang pernah datang berkunjung melawat. Ni saya bagi pilihan ke anda sama ada anda nak ambil nak pilih tempat Royal Belum ataupun Taman Negara Mulu bagi menjadikan sebuah projek. Nanti saya akan saya nak ada confirmation daripada anda semua. Anda nak buat kajian di Royal Belum ataupun di Taman Negara Mulu. Kena pilih. Royal Belum dia besar, so dia merangkumi sepadan Pahang, Perak dan juga rasa tak salah saya masuk juga area Johor. So sama ada nak fikir Royal Belum ataupun buat kajian di Taman Negara Mulu di Sarawak lah. Okey. Bagi saya better anda pilih Royal Belum lah, senang di Semenanjung. Kalau kalian perlu nak turun Padang, okey, senang kat Royal Belum. So Taman Negara Mulu jauh sangat, nak naik flight nak pergi Sarawak pula tak jadi case juga. Tapi saya whatever saya bagi option juga, tapi saya prefer anda pilih Royal Belum lah kalau boleh . So untuk menjayakan sebuah projek pendidikan yang bertajuk Affordances Digital Media, Pengalaman Destinasi
E dari mulut ke mulut ataupun ni EWOM, EWOM. Ini maknanya electronic word of mouth dan kesetiaan destinasi. So daripada sini anda akan nampak ada 1, 2, 3 dan 4 pemboleh ubah yang nak dikaji kan. So kajian ini bila kita tengok dan nampak variable macam ni memang confirm kajian ini adalah bersifat kuantitatif dan berikut merupakan kerangka kajian yang akan digunakan. So untuk pengetahuan anda sebelum kita tengok kerangka kajian ni, projek ini adalah projek saya sendiri sebab saya fikir bila nak bagi korang tugas perkumpulan ni daripada saya bagi anda semua tugasan yang macam create yang tak real kan, baik saya bagi anda projek yang betul-betul real. Projek yang betul-betul real memang projek saya sendiri. Projek ini merupakan projek Fundamental Research Grant Scheme ataupun nama pendek dia FRGS. Dianugerahkan projek ini berjumlah 63K. 63K dan 63K itu dianugerahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, KPT lah, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk kepada saya sendiri selaku ketua projek untuk menjayakan projek ni. So saya fikir alang-alang kalau korang nak experience betul-betul, nak faham betul cara buat research kan. So saya akan bagi anda yang real projek punya. Real projek yang datang dari kementerian punya. So saya nak bikin ini adalah satu cabaran lah daripada saya kepada anda semua, nak tengok macam mana korang pegang the real project, macam mana korang uruskan real project kan. So apa nama pada peringkat permulaan saya nak minta anda bahagikan kepada 13 kumpulan tersebut kan, macam saya sebut tadi, dan saya akan bahagikan kepada empat komponen kumpulan tu. Maknanya ada 4 komponen dan 4 faktor. Mana 4 kumpulan mungkin akan buat soalan bangunkan questionnaire untuk affordances digital media. 3 kumpulan untuk menjayakan pengalaman destinasi, 3 kumpulan menjayakan EWOM ni, dan 3 kumpulan lagi menjayakan kesetiaan destinasi. So kita nak cepat dalam, saya nak kalau boleh nak anda semua start bangunkan questionnaire untuk keempat-empat soalan ni dah siap dalam minggu ketiga dan minggu keempat, supaya minggu kelima, keenam, ketujuh anda dah boleh start collect data daripada 30 pelancong. Bagi saya macam kalau satu kumpulan ada 8 atau 9 atau 10 orang tak ramai. Maknanya seorang ahli tu boleh kumpul daripada 3 atau 4 pelancong je yang pernah datang melawat, pernah berkunjung melawat Royal Balloon ataupun Taman Germulu. Saya fikir ni nanti anda pilih lah nak Royal Balloon ke Taman Germulu. Saya nak prefer Royal Balloon lah. Sebab saya pilih Royal Balloon dari segi kemudahan logistik ya, untuk kita collect data tu mudah. So lagi satu, nak cari orang yang pernah melawat Taman Negara Mulu is not easy. Kalau nak cari orang yang pernah melawat Royal Balloon, mungkin ada possibility lah. Mudah untuk dapatkan 30 pelancong untuk setiap kumpulan tu. Okey, kalau anda boleh berjaya menyiapkan data collection by before the minggu ke-7 tu, cantiklah, sebab by minggu ke-4, 5, 6, 7, 8 hingga ke-9 tu anda belajar macam mana cara nak analisis data. So dari situ anda macam as we belajar, sambil kita belajar, sambil tu anda boleh praktiskan terus dengan data yang anda semua collect data daripada projek tugas berkumpulan ni. So we learn as we practice the actual thing that we learn tu. So this is the tugas berkumpulan. So this is the kerangka kajian. So kerangka kajian ni basically affordances web media dan pengalaman destinasi adalah merupakan IV lah, independent variable. So dua pemboleh variable ini ada, lepas tu kesetiaan destinasi dan EWOM ni adalah merupakan DV. So ada 2 DV, ada 2 IV. So yang pertama adalah affordances web media dan destinasi mempengaruhi ataupun ada hubungan dengan kesetiaan destinasi. Maknanya makin tinggi affordances, makin tinggi kesetiaan dia. Makin tinggi pengalaman destinasi dia, makin tinggi kesetiaan destinasi dia. Perkara dinamik yang sama juga boleh lihat dalam konteks hubungan antara affordances web media dan pengalaman destinasi selaku kedua IV ni, impact kesan atau hubungan antara dua IV ni kepada electronic word of mouth sama je. Makin tinggi affordances web media, makin tinggi EWOM, makin tinggi pengalaman destinasi,
pengorganisasi, makin tinggi e-worm. So that's the apa nama orang kata objektif persoalan kajian dan hipotesis yang anda perlu bina nanti dalam kumpulan masing-masing. So apa yang kita nak buat nanti setelah kita kuat data, kita nak bukti tengok betul tak? Memang betul ke tak hipotesis objektif kita bina tu? Betul ke makin tinggi affordances sebagai contoh, makin tinggi affordances, makin tinggi electronic word of mouth. So kita nak tengok daripada segi itulah. Okay, so ini adalah merupakan tajuk tugasan berkumpulan di kerangka dia. So selain daripada anda dah buat kod data apa semua tu, masa anda kena ada ke semua elemen ni lah. Sebab 25% tinggi markah dia, anda kena semua ada ni. Dalam presentation anda kena ada pendahuluan, data belakang, pernyataan masalah, persoalan kajian, metodologi kajian. Dalam metode kajian ni ada ke semua senarai ini. Saya nak ada semua ni. Semua ni kita akan belajar ni. Macam ni cara nak buat ni. Dalam SPSS. Okay. Kali dapatan kajian. So untuk pengetahuan anda semua, kelima-lima ini adalah merupakan fokus utama macam mana cara kita nak buat. Fokus utama semester ini. Kita nak belajar bagi komponen kuantitatif lah, elemen kuantitatif kita akan belajar macam mana nak guna SPSS untuk kita analyse data untuk menjalankan kelima-lima ujian ini. Okay. So berdasarkan kita sebut, semua elemen ni kena ada dan perkara ini kena disampaikan dalam bentuk video. Video di mana kandungannya menjawab ke semua elemen yang diminta, elemen yang saya minta tadi, slide sebelum ni. Dan disertakan sekali dengan fakta atau bukti nyata. Fakta atau bukti nyata maksudnya inilah rujukan apa yang anda gunakan bagi menyokong hujah-hujah yang disampaikan dalam video tersebut kan. So durasi video tersebut ada dalam 20 minit. Okay. Rubrik pula, dah 25% kan. So kejelasan adil 5%, keberkesanan dan artikulasi adil adalah 5%, kefahaman dan jawab soalan adalah 10%, peranan bersinergi adalah 5%. So markah paling tinggi datang daripada kefahaman anda dalam menjawab soalan yang diberikan. So saya nak tengok sejauh mana anda faham dalam menjawab kesemua elemen yang yang saya minta untuk dimasukkan dalam pembintangan anda tu. So sejauh mana anda faham, sejauh mana ketepatan dalam anda menjawab soalan yang saya berikan tu kan. Okay, so setakat ini sahaja untuk introductory kita, kursus introductory kita. Terima kasih.